Kita pun start juga ni bawa dalil ni, dia ni hafal Quran 30 juz. Kita nak bawa dalil Al-Quran apa? Jadi dia akan apa dia sanggup akan berhujah kalau ada seorang itu boleh bawa dalil daripada Al-Quran. Kalau dia akan pendapat saja, setakat pendapat, ulama ni cakap, ustaz ni cakap, dia tak terima lah. Ini semua pendapat saja. Tapi kalau nak betul-betul adalah bawa dalil daripada Al-Quran, baru akidah kita sama. Al-Quran dengan sunnah. Al-Quran dengan sunnah. Jadi ini dia punya tiga peringkat, empat peringkat, 4 darjat. Tauhid wajibul wujud, tauhid fil khalqiyah, tauhid tasarruf dengan tauhid fil ubudiyah atau ma'budiyah. Okey, boleh. Boleh teruskan tak? Ini nak duduk 3 jam saya berdiri tuan-tuan, belajar dengan dia. Saya duduk, saya ngantuk. Lepas tu apa saya buat? Saya berdiri je. Dia tengah ajar sini, saya akan berdiri sampai orang datang, okey tak awak ni? 3 jam saya tak boleh tidur. Kalau saya duduk je, nanti saya ngantuk. Jadi saya terpaksa berdiri je. Duduk diri pegang tab je, dengar dia punya, dia dengar gitu. Apa ni? 3 jam kan. Biasa straight 3 jam tu penat tu, kita pun tak boleh tahan daripada pagi sampai pukul Zuhur tu kan. Itu waktu tidur. Waktu tidur. Jadi kalau tuan-tuan dah faham, dia bawa kepada ahwal Arab Jahiliyah, hal ehwal Arab Jahiliyah. Jadi dia cakap seterusnya perbincangan diteruskan. Jadi seorang Muslim cakap yang sempurna kena terima 4 bahagian tauhid di atas. Tidak boleh tinggalkan satu pun. Tak boleh tinggal pun satu. Dia buat contoh macam belon lah. Belon ni kalau ada satu jarum je, dia tak perlu 4 jarum tu. Ada satu jarum je yang kita cocok je tempat belon tu akan meletup. Tak perlu 4 jarum lah. Satu jarum je. Jadi lawan daripada tauhid adalah syirik. Jadi syirik pada kewujudan Allah, syirik pada penciptaan, syirik pada tasarruf, syirik pada ubudiyah, pengabdian. Jadi kita nak faham macam mana kita nak faham tauhid yang dibawa dalam Al-Quran ni. Kita kena faham musuh dulu. Musuh tauhid itu adalah syirik. Dan siapakah orang musyrikin? Itu orang Arab Jahiliyah. Kita kena faham orang Arab Jahiliyah sebelum kita baca Quran. Seterusnya perbincangan diteruskan kepentingan mengetahui hal ehwal Arab Jahiliyah, iaitu mengetahui apakah fahaman dan amalan mereka. Mereka ni digelarkan musyrikin Mekah. Untuk faham Al-Quran, kita kena tahu tentang mereka. Dan kenapa mereka digelar musyrikin? Kerana Al-Quran mula diturunkan kepada mereka. Mereka ni, orang musyrikin ini, mereka mengaku ikut Nabi Ibrahim, tetapi mereka rosak akidah dan amalan. Allah SWT utuskan Nabi Muhammad SAW untuk betulkan akidah mereka. Jadi kita kena tahu bahawa musyrikin Mekah ni ada fahaman agama. Bukan mereka macam orang asli yang tidak tahu agama langsung, tapi fahaman agama mereka salah. Mereka ingat mereka betul. Dan yang ikut Nabi Muhammad SAW adalah golongan yang murtad. Dia pula cakap Nabi Muhammad Ini amat penting untuk kita tahu, kerana perkara syirik amat berbahaya. Kalau hanya buat satu saja perkara syirik, sudah tidak ada harapan masuk syurga. Agama kita, kalau kita bayangkan seperti belon, kita masukkan udara di dalamnya, tetapi dengan satu jarum saja akan pecahlah belon itu. Jadi tauhid 1 dengan 2 tu, peringkat 1 dengan dia tak ada banyak permasalahan, kerana kebanyakan manusia boleh menerima. Cuma yang akan dibincangkan 3 dengan 4. 3 dengan 4 ni perbincangan tentang tauhid. Kenapa orang saya bila dia jelaskan tentang keadaan Arab Jahiliyah ni, saya tengok Masya Allah, ni boleh buat satu kursus kita nak kena kenal Arab Jahiliyah. So saya dah terfikir akan buat nanti macam mana keadaan Arab Jahiliyah. Kita tak tahu sebenarnya. Jadi Syekh bawa Maulana bawa Arab
jahiliyah boleh dibahagi kepada dua bahagian. Amalan mereka yang sama dengan Al-Quran dan amalan mereka yang berlawanan dengan Al-Quran. Jadi bukan mereka betul-betul jahiliyah tau. Satu, terdapat amalan mereka yang sama dengan syariat Islam. Mungkin ada yang terkejut dengan kenyataan ini, tetapi dari mereka yang tidak tahu, ini kerana mereka tak tahu, kerana mereka tak belajar. Dan memang ada amalan mereka yang sama dengan agama Islam dan Al-Quran mengekalkan mana yang benar. Ini dibagikan kepada dua pula, dari sudut akidah dan dari sudut akhlak. Kita dengar dari sudut akidah. Ini kita nak tahu Abu Jahal yang deging punyalah, semua punya, mereka punya akidah mereka. Musyrikin Mekah adalah golongan yang beragama. Mereka bukan ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh kerana ini adalah bagus, maka Allah kekalkan sifat beragama mereka tu. Mereka pertahankan agama mereka. Sebab itu Nabi SAW disuruh untuk ucapkan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu. Jadi diorang ada agama, bukan yang macam sembrono je. Dia ada sistem, dia ada apa? Sistem agama. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama kamu. Jadi Allah gunakan perkataan agama. Cuma mereka kenal Allah. Mereka kenal Allah, tapi ada kesilapan akidah. Jadi mereka ada agama tu yang pertama yang dan agama apa yang mereka ikut sebenarnya? Mereka mendakwa mereka di atas agama Nabi Ibrahim. Mereka pasal apa? Mereka buat haji. Yahudi tak buat haji, Nasrani tak buat haji, orang Mekah buat haji. Dia ada Kaabah, ada haji, ada Arafah, semua ada semua. Mina semua ada. Kita nak cakap agama apa? Okeylah, sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang buat semua dalam musim haji, dia ada bulan haji, dia ada bulan Muharram, dia ada bulan Zulhijjah, dan dia tunaikan haji, dia tawaf, dia ini. Kita nak panggil mereka orang agama apa ni? Kalau sebelum datang, ini ikut agama siapa ni? Takkan kita kata dia penyembah berhala. Dia dakwa dia atas agama Nabi Ibrahim. Dia dakwa kita ni atas agama. Jadi bila Nabi Muhammad datang dengan agama Islam, dia tolaklah, ni agama apa ni? Kita ni agama Nabi Ibrahim, kita ikut agama Ibrahim. Nah, itu dia kata mereka mengaku mereka beragama Hanif, iaitu sama yang dipegang oleh Nabi Ibrahim. Ini mereka tu. Maknanya mereka itu asalnya mengamalkan ajaran dari Nabi Ibrahim. Yang kita tahu banyaknya berhala, semua datang kemudian itu macam tambahan-tambahan. Semua kerana ada pengaruh daripada agama luar. Tapi asalnya mereka mengaku mereka ni atas nama Nabi Ibrahim. Dan kemudian dikata sini dari sudut akidahnya, musyrikin Mekah mereka terima tauhid darjat 1 dengan 2. Itu tadi kita cakap. Jadi Arab jahiliyah juga menerima sebahagian daripada tauhid yang 3 tu, yang tadi peringkat 3, iaitu Allah yang mengurus. Dikatakan sebahagian kerana mereka menerima Allah lah yang mengurus segala perkara-perkara yang besar. Jadi kita tidak ada kuasa lain yang mengurus perkara-perkara yang besar. Allah sebut dalam Quran. Apakah perkara-perkara besar yang Allah urus? Dicakap Allah urus matahari dan bulan, Allah urus perubahan malam dan siang, Allah menurunkan hujan, menghidupkan bumi, menumbuhkan tumbuhan, menghidupkan dan mematikan, menguasai pendengaran, penglihatan dan hati. Dia kata ini, malang sekali ada golongan Islam zaman sekarang ini yang perkara-perkara musyrikin Mekah terima pun dia tak terima. Ini saya baca tu, bukan tulisan dia ni anak murid yang tulis. Mereka lagi teruk daripada musyrikin jahiliyah. Mereka dakwa Nabi Muhammad yang mengurus alam. Ini golongan Behlawi yang ada di India. Mereka itu mengaku Islam, tapi mereka golongan yang sesat. Mereka kata Nabi Muhammad yang memperjalankan matahari dan bulan. Janganlah sampai akidah mereka sampai ke negeri kita ini. Jadi kena sampaikan ajaran yang benar kepada masyarakat mereka.
Dan orang jahiliah ni, mereka pun dia tahu tiada kuasa yang memiliki langit dan bumi melainkan Allah. Itu mereka tahu. Tiada kuasa mencipta memelihara langit dan bumi, tiada kuasa melepaskan musibah yang dikenakan kepada makhluk di daratan melainkan Allah. Dan mereka percaya tiada kuasa yang dapat melepaskan daripada tangkapan dan cengkaman melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut akidah. Kemudian dari sudut amalan mereka, Arab jahiliah pun ada mengerjakan solat. Dia pun solat juga. Ada di antara mereka mengerjakan solat, sekalipun ramai yang tak solat. Jadi sebab itu kalau ada orang kita yang solat, belum tentu mereka beriman lagi. Arab jahiliah mengerjakan solat dengan cara mereka. Dia ada cara solat dia. Sebab itu Abu Zar ni daripada orang Arab. Dia kata, sebelum aku masuk Islam aku dah solat. Sebelum aku masuk Islam dia dah solat. Jadi solat mereka ada juga. Dia ada solat juga kepada Allah tau, bukan kepada orang tu, kepada Allah. Mereka berkiblatkan Kaabah. Jadi ada. Kemudian musyrikin Mekah juga berpuasa. Dalam hadis Sahih Bukhari ada diberitahu oleh Aisyah bahawa Arab jahiliah berpuasa pada hari Ashura. Mereka pun puasa. Arab jahiliah pun juga iktikaf di masjid. Sayyidina Umar pernah tanya Nabi selepas dia masuk Islam, dia bernazar waktu dia masih musyrik lagi, dia bernazar nak iktikaf di Masjidil Haram. Ada iktikaf juga. Musyrikin Mekah kerjakan haji dengan umrah. Kita tahu tu. Musyrikin Mekah keluarkan zakat dan mengeluarkan zakat untuk kebaikan. Mereka bernazar, mereka juga mandi junub, mereka berkhatan, mereka mandikan mayat, kafankan jenazah, kebumikan dalam kubur. Mereka menyembelih binatang yang halqum, mereka mengamalkan akikah, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdullah, mereka memahami mahram yang